KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya hos anda Nisa K. Untuk episod kali ini kita akan sama-sama membincangkan bagi mata pelajaran prinsip perakaunan. Untuk kita bincang dengan lebih lanjut tentang bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan prinsip perakaunan, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Murid-murid, ayo kita persilakan guru kita hari ini iaitu Cikgu Sulaiza Sulaiman yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational, datangnya dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Selamat datang Cikgu Sulaiza. Terima kasih Nisa, terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Saya pasti ramai calon-calon SPM 2022 yang mengambil kertas prinsip perakaunan ini tak sabar nak mengetahui banyak tips bagaimana nak menjawab dan sebagainya. Penonton di rumah, hari ini kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baiklah Cikgu, nampaknya murid-murid di rumah ada yang dah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing, tapi saya pasti saya tidak bersorangan di sini Cikgu. Betul. Jom kita kenalkan pada anda semua siapakah murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Selamat datang murid-murid. Hai. Siapa yang ada dengan kita hari ini Cikgu? Okey, bersama dengan kita ialah Ain. Hai Ain. Kita ada Yaya. Yaya. Kita ada Batrisha dan kita ada Amira. Batrisha dan Amira, selamat datang Kesemua semuanya. mereka ini adalah murid-murid saya kelas 5 akaun dari SMK Tinggi Melaka. Baiklah Cikgu, sekarang ni saya nak tahu apakah tajuk yang sama-sama kita nak bincangkan pada hari ini Cikgu? Okey, tajuk yang kita akan bincang hari ini ialah perakaunan untuk perkongsian. Baik, untuk perkongsian. Murid-murid semua bersedia? Ayo kita mulakan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Sama-sama Cikgu. So, tajuk hari ini ialah perakaunan untuk perkongsian, yang mana kita tahu tajuk ini adalah tajuk yang sangat penting untuk kita semua murid-murid yang akan menghadapi SPM 2022. Baik. Okay, sekarang kita tengok yang pertama sekali ialah semua murid mesti memahamkan perbandingan antara Akta Perkongsian 1961 dan Ikatan Perkongsian. Baik. So, apa dia Akta Perkongsian? Iaitu panduan asas untuk menguruskan perkongsian. Yang mana kalau kita lihat di situ, untung atau rugi dibahagi sama rata antara pekongsi. Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman pekongsi. Faedah tidak dibayar atas modal pekongsi. Dan pekongsi juga menguruskan perkongsian tanpa dibayar gaji. So, kalau kita lihat di sini, sangat asas. Jadi tidak menyenukkan pekongsi sebenarnya untuk menjalankan perniagaan sebab mereka tak dapat banyak benda. Jadi daripada situ mereka akan menubuhkan ataupun membentuk satu ikatan perkongsian sendiri yang mana mereka menentukan modal yang disumbangkan oleh pekongsi, sama ada sama banyak ataupun ada juga pekongsi yang tidak menyumbangkan modal. Hanya menyumbangkan kepakaran. Kongsi untung atau kongsi rugi boleh juga mengikut seperti akta iaitu sama rata, boleh juga mengikut nisbah modal ataupun begitu boleh juga ditentukan secara tetap. Okay, faedah atas pinjaman juga dibayar dan kena ingat faedah ini adalah faedah pinjaman daripada pekongsi, bukan daripada bank ya. Okey, faedah atas modal dikenakan dibayar faedah. Gaji, allowance, bonus juga dibayar kepada pekongsi yang menguruskan perniagaan dan jika ada untung lebih, mereka dapat bonus. Dan akhir sekali, pekongsi yang membuat ambilan dikenakan faedah. Baik, Cikgu, saya ada satu soalan boleh Cikgu? Bagaimana Nisa, kita nak membezakan sesuatu perniagaan tu perniagaan atas dasar perkongsian? Mudah je Nisa. Nisa pernah pergi klinik? Pergi klinik? Pergi klinik tu tengok tak nama dia? Biasa saya tengok Cikgu. Contohnya klinik Dr. Ani dan Dr. Ana. Baik. Itulah contoh perkongsian. Cuma perniagaan itu adalah perkhidmatan perkhidmatan. Baik. Okey, boleh Nisa? Boleh. Okey, cikgu teruskan lagi. Boleh Cikgu. Okey. So yang penting di sini ialah setiap murid yang belajar prinsip perakaunan tak pernah lepas daripada pelarasan.
So sama juga seperti murid-murid belajar dalam belikan tunggal, dalam perkongsian pun sama, kita akan jumpa dengan perasan akaun nominal, peruntukan hutang ragu, susut nilai dan susut nilai terkumpul, pelupusan aset bukan semasa serta pembetulan kesilapan. Okey. Dan yang penting sekali ialah format sebenarnya. Baik. Kenapa cikgu selalu menekankan tentang format? Dalam kelas cikgu akan cakap, dah hafal format belum? Ke dah lupa format? Okay, kenapa format itu penting? Baik. Kerana ini dia, tugasan yang diberikan, kalau kita lihat A, B, C dan D, semuanya memerlukan format. Baik. Okey. Okey, inilah perkara yang sangat susah untuk dihafal oleh murid-murid sebenarnya. Betul. Kan? Betul tak? Selalunya tak ingat. Tapi adalah caranya untuk kita mengingat. Jadi kita mula dengan akaun perdagangan dan untung rugi untuk menentukan untung kasar dan untung bersih. Dan satu lagi akaun tambahan untuk perkongsian, kita ada akaun penghasingan untung rugi. Yang mana akaun ini disediakan untuk menentukan bahagian untung atau rugi bagi para pekongsi. Baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya akaun penghasingan ini dah ada jawapan. Okey, kita ada jawapan kat sini. Kosong. Baik. Senang sangat dah tahu dah. Akaun penghasingan, bakinya mesti kosong. Kalau tidak, salah. Baik. Alright. Seterusnya kita pergi kepada penyata kedudukan kewangan perkongsian. Sebelum kita menyediakan penyata kedudukan kewangan ini, kita perlu sediakan akaun semasa. Baik. Untuk setiap pekongsi yang mana biasanya murid-murid akan sediakan dalam bentuk beruangan. Jangan salah sebut, bukan beruang Tuan Nisa. Ya. Beruangan. Beruangan. Okey, dan lagi sekali barulah kita boleh menyediakan PKK. Baik. Dan bahagian ikuti pemilik inilah yang membezakan antara milikan tunggal dan perkongsian. Baik. Sebab untuk perkongsian ini di bahagian ikuti kita hanya melaporkan akaun modal perkongsi dan akaun semasa berkongsi. Baik. Okey Nisa. Boleh, saya rasa saya faham setakat ini. Murid-murid semua dapat mengikuti dengan baik. Kalau ya, boleh tak bagi double thumbs up? Kusyuk je masing-masing calon-calon kita ni cikgu ya. Cikgu, saya sebenarnya ada satu soalan. Di awal tadi cikgu ada sebutkan tentang pelarasan akaun nominal. Ya, boleh Nisa. cikgu terangkan apa tu akaun nominal cikgu? Okey, maksudnya Nisa betul mendengar cikgu mengajar. Saya Terima cuba. kasih. Okey, akaun nominal itu ialah akaun hasil dan akaun belanja. Baik. Iaitu akaun sementara yang kita buka untuk menentukan untung kasar dan untung bersih. Baik. Akhirnya ditutup dan untung bersih itu dipindahkan ke ekuiti pemilik. Baik. Harap cikgu jelas menerangkan kepada Nisa. Jelas. Diharap jelas juga kepada murid-murid di rumah. Kita boleh teruskan cikgu. Silakan cikgu. Okey Nisa, kita Baik. dah habis dah untuk penerangan penyata kedudukan atau penyata perkongsian ini. Baik. Kita nak tanya, bagaimana kalau kita nak mengasingkan untung dan rugi cikgu? Bagaimana kita nak mengasingkan Pengasingan untung rugi? untung rugi. Pengasingan itu maksudnya kita memisahkan antara apa yang dituntut oleh Baik. perkongsi kepada perkongsian dan juga apa yang perkongsian tuntut daripada perkongsi. Contohnya, Baik. apa yang dituntut oleh perkongsi kepada perkongsian ialah gaji. Baik. Gaji perkongsi. Faedah atas modal. Apa yang disumbangkan pada perkongsian, Baik. dia nak. Okey, tapi jangan lupa bila dia membuat ambilan, mengambil sesuatu dari perniagaan, Baik. dia dikenakan faedah dan itu merupakan hasil kepada perkongsian. Baik. Cikgu ada contoh tak nak menunjukkan kita penyediaan akaun pengasingan bagi untung rugi? Mana tahu murid-murid di rumah ada yang masih tergaru-garu kepalanya. Murid-murid di sini masih okey ya? Tidak ada soalan yang setakat ini? Senyum je semua. Tak ada lagi soalan. Baik. Sehingga saja untuk penerangan tentang format. Baik. Kita tengok contoh selepas ini. Baiklah, kita akan sama-sama melihat contoh selepas ini. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya lagi. Kita tunggu, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Sukses SPM 2022 di mana hari ini kita membincangkan bagi mata pelajaran prinsip perakaunan. Topik kita hari ini perakaunan untuk perkongsian. Kita nak tahu Cikgu Sulaiza bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan di kertas satu Cikgu. Jom kita mulakan. Jom.
Okey, kertas satu ini ialah soalan objektif. Okey, yang mana kalau kita lihat sebenarnya ada 3 aras yang diuji. Baik. Aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Hari ini cikgu bawakan hanyalah aras rendah saja, yang mana soalan yang tidak memerlukan murid-murid berfikir sangat ataupun mengira. Selalunya saya akan cakap dalam kelas, jeling pun dah tahu jawapan. Baik. Okey, kita kongsikan soalan ini. Sama-sama kita jeling ya cikgu. Sesama kita jeling. Okey, dan saya bacakan soalan dan saya minta Ain untuk menjawab. Baik. Okey. Okey, perniagaan perkongsian tertakluk kepada Akta Perkongsian 1961. Pernyataan manakah yang tidak terdapat dalam akta tersebut? Silakan. Silakan Ain. Jawapannya. B. Berkongsi tidak dibenarkan membuat ambilan. Baik, terima kasih Ain. Bagaimana cikgu jawapannya? Betul. Tahniah Ain. Terima Betul. kasih. Baik. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Yang ini saya minta Mira jawab. Boleh Mira? Okey. Butiran manakah yang akan dicatatkan di bahagian ekuiti pemilik di penyata kedudukan kewangan bagi perkongsian? Silakan Mira. Boleh Mira bacakan dahulu pilihan jawapan 1, 2, 3 dan 4, kemudian berikan jawapan Mira. 1. Akaun modal. 2. Akaun semasa. 3. Akaun ambilan. 4. Untung bersih. Jawapannya A. 1 dan 2. Jawapannya A cikgu, 1 dan 2. Akaun modal. Terus takut dia. Ya. Okey, betul. Akaun modal dan akaun semasa. Betul, tahniah Mira. Tahniah Mira. Okey, kita pergi ke soalan yang ketiga. Okay, kali ini siapa nak jawab? Tentulah Yaya kan? Baik. Okey, butiran manakah yang akan direkodkan dalam penyata pengasingan untung rugi? Silakan Yaya. Jawapan saya ialah C, iaitu faedah atas simpanan. Baca betul-betul Yaya. Jawapan saya ialah C, iaitu faedah atas ambilan. Ya, betul. Betul. Faedah atas ambilan. Terima kasih. Okey, Kita akan pergi pada seterusnya soalan kita ada seterusnya. soalan yang keempat. Kena ulanglah nampaknya. Okey, Baik. kita beri kepada Amira pula. Boleh? Okey. Radah 1 menunjukkan maklumat yang terdapat dalam akaun pengasingan untung rugi. Okey, so akaun pengasingan untung rugi ada faedah atas modal, ada gaji perkongsi, ada faedah atas ambilan dan untung bersih. Apakah Q? Jawapannya adalah C. Kongsi untung. Jawapannya C cikgu, kongsi Betul. untung. Betul. C. Kenapa betul cikgu? Sebab memang betul. Maknanya dia memang salah satu maklumat bagi akaun pengasingan untung rugi ya cikgu? Ya, kan tadi cikgu dah sebut akaun pengasingan ini disediakan untuk mengagihkan kongsi untung atau kongsi rugi para pekongsi. Baik, okey. Okey. So seterusnya kita ada soalan yang kelima. Okey, yang ini saya bacakan soalan, siapa Baik. nak jawab angkat tangan. Baik. Ya. Okey. Puan Mira, seorang pekongsi menerima gaji sebanyak RM15,000 setahun. Sepanjang tahun keuangan, beliau telah menerima gaji sebanyak RM9,000. Pilih cartabar yang mewakili gaji dalam pernyataan di atas. Okay, siapa yang nak cuba menjawab? Siapa yang nak jawab mencuba? soalan 5? Okey, Ain angkat tangan cikgu. Okey, Ain. Silakan Ain. B. Akaun pengasingan untung rugi RM15,000, akaun semasa RM6,000. Okey. Kenapa RM6,000 Ain? Sebab RM6,000 tu gaji belum bayar. Ya, tepat sekali Ain. Betul. Terima kasih Ain. Terima kasih. Saya dah nak jawab A dah tadi cikgu. Nampak RM9,000, nampak RM15,000. Kebanyakannya cenderung untuk melakukan kesilapan sebegitu kan cikgu kan? Ya, betul. Okey, sebab dia nampak aja dia akan ambil maklumat terus. Baik. Tapi di sini ada pengiraan lah sebab RM15,000 tu adalah yang dia patut terima, yang dimasukkan dalam akaun pengasingan dan kita tolakkan yang sudah
dia terima. Baik. So kita akan masukkan yang dia belum terima saja ataupun yang belum dibayar. Baik, maknanya kita congak sajalah 15,000 tolak 9,000. Ya, itu saya kata kadang-kadang itu saya kata jeling je tahu jawapan. Baik. Kan? Okey. Dan akhir sekali kita ada soalan terakhir. Okey. Jadi ini pun sama, cikgu bacakan soalan dan siapa yang sudi menjawab silalah angkat tangan. Baik. Alright, maklumat berikut diperoleh daripada perkongsian cerdik. So ini adalah akaun semasa muar. Baik. Okey, so, akaun semasa muas, minta maaf. Okey, di sebelah debit kita ada P, kita ada baki HB dan sebelah kredit kita ada baki BB dan juga Q. Apakah P dan Q? Apakah Siapa P yang dan nak Q? menjawab? Bacakan pilihan jawapan. Fakriah diangkat tangan cikgu. Okey, silakan Fakria, silakan Yaya. Jawapan saya ialah C. P ambilan dan Q adalah gaji. Okey. Pasti? Yakin? Yakin? Dia kunci Kita jawapannya? kunci jawapan. Okey, jawapannya cikgu? betul. Betul. Tahniah Fakriah. Alhamdulillah, murid-murid cikgu menunjukkan prestasi yang baik hari ini. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Berapakah soalan keseluruhan yang ada di bahagian objektif ataupun kertas satu ni dan sebenarnya berapa lama masa yang kita perlu ambil ataupun kita boleh gunakan untuk menjawab soalan kertas satu? Okey, soalan yang baik Nisa. Okey, sebenarnya ini pengulangan untuk murid-murid sebenarnya. Ada 40 soalan. Baik. 40 soalan yang mana 20 soalan pertama ialah dari tingkatan 4 Baik. dan 20 yang terakhir ialah tingkatan 5. Okey, masa menjawab 40 soalan untuk 1 jam 15 minit. Jadi kalau kita congak-congak lebih kurang 2 minit lah 2 minit. untuk menjawab. Sebenarnya kita boleh agihkan untuk soalan aras rendah lebih laju Baik. berbanding untuk menjawab soalan aras tinggi yang memerlukan pengiraan. Kadang-kadang pengiraannya sangat panjang. Baik. Oh, Okey, maknanya kita jelas? gunakan lebih banyak masa Ya, kepada betul. soalan aras tinggi. Ya, betul. Soalan yang mudah sebegini, yang mana pengetahuannya kita jeling pun dah tahu, mungkin waktu yang digunakan lebih pendek Ya. untuk menjawab mungkin 20 ke 30 saat begitu. Ya, cikgu? betul. Baik. Betul sangat tu. Sebab soalan pengiraan ini kadang-kadang kita memerlukan pengiraan yang pertama, Baik. pengiraan yang kedua untuk mendapat jawapan. Soalan ini memang aras tinggi, soalan aplikasi. Jadi walaupun tak banyak tapi memerlukan masa yang lebih panjang. Betul. Pendek kata kita kena membahagikan masa untuk setiap satu soalan itu dengan bijak. Baiklah murid-murid, di rumah kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Topik kita perakaunan untuk perkongsian. Sekarang cikgu kita nak tahu, cikgu, bagaimana contoh soalan bagi soalan kertas 2. Boleh cikgu tunjukkan? Boleh Nisa. Baik, jom kita teruskan. Jom kita tengok soalan contoh perkongsian 25 markah. Baik. Okey, sedikit penerangan tentang kertas 2 ini. Kita ada bahagian A menjawab 3 soalan wajib dan bahagian B memilih 2 soalan sahaja daripada 3. Baik. So, soalan yang saya nak bincangkan hari ini ialah soalan di bahagian A, iaitu soalan nombor 2 yang mana markahnya saya dah sebut tadi 25 markah. Jom kita baca soalan bersama-sama dan cikgu juga akan memberi penerangan pada setiap butiran soalan. Baik. Okey, siti, sini dan sana adalah perkongsi dalam sebuah perniagaan perkongsian. Perjanjian perkongsian membenarkan perkara-perkara berikut. Yang pertama ialah kongsi untung atau kongsi rugi diagihkan mengikut nisbah 3-1-1. Baik. Yang kedua, faedah atas modal 5% setahun atas baki awal. Faedah atas pinjaman perkongsian ataupun perkongsi 8% setahun. Yang keempat ialah faedah atas ambilan 8% setahun dan gaji tahunan RM35,000 diperuntukkan kepada Siti bermula 1 April 2022. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah bahagian pertama soalan yang memperkenalkan nama perkongsi dan dan menunjukkan perjanjian perkongsian ataupun nama lainnya ikatan perkongsian. Baik. Okey, so di sini murid-murid dah tahu dah bila jumpa saja ikatan perkongsian ini
bahagian ini atau maklumat ini akan digunakan untuk menjawab soalan pengasingan untung rugi. Kecuali faedah atas pinjaman berkongsi 8% tidak boleh dicatat dalam akaun pengasingan. Perlu dicatat dalam akaun untung rugi kerana faedah atas pinjaman ini merupakan perbelanjaan perniagaan. Okey, baik. Untuk faedah atas modal, faedah atas ambilan, murid-murid perlu tahu rumus untuk mengira. Begitu juga dengan gaji. Gaji ini ialah gaji RM35,000 untuk setahun. Sepatutnya nilai RM35,000 itu terus dimasukkan dalam akaun pengasingan. Tetapi kali ini dia dibayar atau gaji ini dibayar kepada Siti bermula 1 April. Bermaksud dia tak boleh dapat RM35,000 penuh untuk tahun ini. Baik. Okey, seterusnya maklumat yang kedua ialah pada 1 Julai 2021 disebutkan tentang akaun modal setiap pekongsi. Untuk Siti RM125,000, untuk sini pun sama RM125,000 dan sana RM75,000. So maklumat akaun modal ini kita boleh terus gunakan untuk menjawab soalan D nanti, iaitu di penyata kedudukan keuangan, iaitu bahagian equity pemilik. Salin sahaja. Baik. Okey. Yang kedua ialah baki akaun semasa. So kalau lihat di situ ada 2 jenis baki. Yang pertama ialah untuk Siti dan Sana nilainya positif ataupun tidak ada apa-apa keterangan di situ. Bermaksud ini adalah baki kredit. Tetapi untuk sini 6,100 dalam kurungan ditulis debit. Bermaksud ada kurangan di sini. Dan mesti dilaporkan di sebelah debit akaun semasa dan dinyatakan sebagai baki BB. Dan ingat ya murid-murid, baki BB ini pada 1 hari bulan mesti ditulis di bahagian atas akaun semasa. Menjadi kesalahan sekiranya diletakkan di bahagian tengah ataupun di bahagian bawah. Okay, yang terakhir ialah maklumat pinjaman daripada pekongsi, iaitu Siti sebanyak RM30,000 dan lihat di situ ada dinyatakan matang 2030. Apa itu matang 2030? Maksudnya tempoh pinjaman ini berakhir pada tahun 2030. So di sini soalan memberitahu kita bahawa pinjaman daripada Siti ini mesti dilaporkan di penyata kedudukan keuangan di bawah liability bukan semasa. Baik. Sangat mudah kalau kita tahu. Okey, seterusnya ialah baki-baki aset dan liability pada 30 Jun 2022, iaitu bermula dengan pinjaman bank. Tadi pinjaman pekongsi, yang ini pinjaman bank pula. Okey, kadar faedahnya 7% setahun dan matang pada 1 Januari 2023. So, kalau lihat di sini 2022 pada Jun, matang pada Januari 2023, tempohnya tidak sampai setahun. Betul Nisa? Baik. Betul kan? Okey, jadi hanya ada 6 bulan lebih kurang. So di sini bila kita menyediakan penyata kedudukan keuangan, kita akan laporkan pinjaman bank ini di bawah liability semasa. So di sini murid-murid mesti faham apa maklumat yang soalan beri. Dia tak boleh bisik kat kita. Tahu tak? Tak boleh. Dinyatakan kat situ. Baik. Nampak dan faham. Okey, seterusnya kita ada bank, inventory, tanah dan bangunan, nilai buku, loji dan peralatan nilai buku. Tahu tak apa itu nilai buku? Okey, nilai buku untuk aset bukan semasa setelah kita tolakkan kos dengan susut nilai terkumpul. Okey, bermaksud nilai buku ini adalah nilai kos tolak susut nilai terkumpul. Untuk kedua-duanya kita panggil ini adalah nilai bersih. Baik. Ataupun nilai buku. Dan kita ada 2 lagi akaun belum bayar dan juga akaun belum terima. Dan kesemua maklumat ini kita akan gunakan untuk membantu kita menjawab soalan penyata kedudukan keuangan. Baik. Okay, seterusnya, di sinilah sebenarnya yang selalu saya sebut bahagian maklumat tambahan ini adalah bahagian pelarasan, Nisa. Dan di sinilah lubuk markah sebenarnya. Baik. Lubuk maksudnya banyak kan? Ya. Setiap satu pelarasan itu memberi kita markah. Dan selalu saya guna, kalau kita kerja kita dapat upah. Ya, betul. Maksudnya bila murid-murid mengira, dia akan dapat markah. Okey, yang pertama ialah berkaitan dengan ambilan pekongsi menggunakan cek.
Bermaksud Siti, sini dan sana mengambil duit perniagaan untuk kegunaan peribadi. Okey, dan kalau lihat di situ kita ada nilai untuk Siti 10,000, 10,000 dan ada 2 tarikh di situ. 1 Oktober 2021 dan 1 Januari 2022. Baik. Begitu juga dengan Siti dan sana. So di sini bila kita nampak tarikh, murid-murid kena prihatin. Baik. Mesti tahu bahawa kadar faedah atas ambilan yang dikenakan 8% itu tidak boleh dikenakan sepenuhnya ke atas 10,000 itu. Kerana tempohnya tidak sampai 12 bulan. Baik. Jadi kita kena kira. Bagaimana kita nak mengira? Nanti cikgu akan terangkan. Baik. Okey, yang kedua ialah pada 30 Jun 2022 untung bersih ialah 21,000. Bermaksud di sini kita perlu membuat pengiraan untung bersih yang baru. Baik. Ataupun kita sebut juga untung bersih terselaras. So ada 3 perkara di situ. Okey, yang kita perlu masukkan dalam format. Yang pertama ialah insurans prabayar 420, kita perlu tambah. Okey, yang kedua ialah faedah belum bayar. Faedah belum bayar ini adalah belanja belum bayar, kita perlu tolak. Ada 2 faedah, iaitu faedah untuk pinjaman bank dan juga faedah pinjaman perkongsi. Baik. Okey, yang akhir sekali ialah baki akaun belum terima sebanyak 1,800 dianggap sebagai hutang lapuk. Hutang lapuk ni apa dia, cikgu? Hutang lapuk ni lapuk, buruk, lama, hutang yang tidak boleh dikutip. Bermaksud akaun belum terima itu adalah orang yang berhutang dengan kita, pelanggan yang berhutang. Maksudnya dia beli secara kita jual kepada dia secara kredit. Baik. Dia ambil barang di kedai kita, dia balik. Tapi dia belum bayar. Baik. Dia nak bayar kemudian mengikut tempoh yang kita setujui lah. Baik. Sampai tempoh dia tak bayar. Kita kejar dia tak bayar. Jadi kita pun give up, kita hapuskan dia sebagai hutang lapuk, merupakan satu kerugian kepada perniagaan. Baik, sebab kita tak terima apa-apa bayaran, tetapi Betul. kita terpaksa melepaskan. Ya, dia dah dapat barang kita tapi dia tak nak bayar. Baiklah, Tapi cikgu ada itu- sebutkan tadi ya cikgu, di kertas 2 ni kita ada bahagian A yang mana kita wajib menjawab 3 soalan. Betul. Dan bahagian B yang mana kita perlu memilih 2 soalan daripada 3 yang disediakan. Ya, betul. Berapa jumlah markah untuk 2 soalan yang kita jawab di bahagian B itu, cikgu? Baik Nisa. Dalam bahagian B ada 3 soalan diberikan. Baik. Soalan keempat, soalan kelima dan soalan keenam. Ketiga-tiga soalan pemberatnya sama, iaitu 20 markah. Baik. Jadi maksudnya kalau pilih 2, kita dapat 40 markah lah untuk bahagian B. Boleh cikgu kongsikan sedikit tips bagaimana kita nak pilih 2 soalan yang saya rasa boleh mendapatkan markah yang lebih banyak berbanding dengan soalan yang tidak dipilih? Senang saja Nisa. Jawab apa yang kita paling tahu. Selalunya kita cakap simpan yang tahu kemudian. Baik. Jangan. Jangan begitu. Buatlah soalan dari mana-mana bahagian A atau B. Pilih yang paling kita tahu supaya kita dapat markah yang maksimum. Baik. Jadi yang kurang tahu tu kita buat kemudian. Baik. Saya fikir mungkin apabila kita pilih soalan yang lebih kita tahu, kita akan tidak membazirkan lebih banyak masa kan cikgu kan? Di satu-satu soalan itu mungkin soalan yang kita yakin boleh jawab tu kita gunakan masa yang sedikit. Salah tu Nisa. Oh, salah ya konsep tu. Alamak, Sebab macam mana cara yang bila betul kita cikgu? tahu, kita buat dulu. Sebab kita sangat yakin. Baik. Kita tahu jawapannya, kenapa kita nak simpan? Baik. Dia buatnya kita fokus pada soalan yang tak tahu. Kita fikir, tengok-tengok masa dah habis. Baik. Nanti cikgu cakap, sila habiskan ayat yang terakhir awak. Baik. Dah rugi masa. Sebab soalan terakhir kita nak jawab dalam terkocok-kocok. Dah rugi. Baik. Sekarang Strategi ni itu penting. saya dah tahu dah strategi saya tidaklah membuahkan hasil yang bagus, kena ikut tips yang cikgu kongsikan. Kita Ya. ada lagi ke cikgu selain yang cikgu nak kongsikan dengan murid-murid? Baik. Ini Silakan, yang cikgu. paling penting sekali. Okey. Sebab Nisa dah tanya. Okey. Ini dia yang cikgu dah keluarkan awal-awal tadi semasa cikgu menjalankan tentang format. So tugasan dia A, B, C dan D. Jadi inilah semua perkara yang kita akan gunakan maklumat dalam soalan yang cikgu bincangkan tadi satu per satu. Dan sebenarnya A dan B, C, D
sangat berkait rapat. Jadi soalan ini sebenarnya dah bantu kita. Baik. Kita nak buat yang mana dulu ni? Nak buat A ke, B ke, C ke, D dulu? Mesti A dulu. Sebab A nak masuk dalam B. B nak masuk dalam C. Baik. C nak masuk dekat D. Oh. Ada flow dia. Uh-uh. Jadi kita kena ikut flow, ikut apa yang cikgu cakap. Baik. InsyaAllah awak akan berjaya. InsyaAllah. Sekarang kita dah tahu kita kena mengikut turutannya supaya dapat membantu kita untuk jawab soalan yang seterusnya, cikgu ya. Maknanya daripada soalan A tu dapat bantu kita untuk jawab soalan B. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat situ, penyata mengira untung bersih Baik. terselaras digunakan dalam B sebab penyata penghasilkan untung rugi mesti bermula dengan untung bersih. Baik. Kemudian kita dapat B, kita dapat agihan untung atau rugi perkongsi dan kita laporkan dalam C. Baik. Okey, daripada C itu kita akan dapat baki akaun semasa, kita laporkan dia di bahagian D, equity pemilik. Nampak? Soalan dah bantu kita sebenarnya. Ya. Kita saja yang tak perasan. Betul tu. Jadi bacalah soalan dengan teliti sebelum kita mula menjawab. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita bagi kertas peperiksaan prinsip perakaunan dengan Cikgu Sulaiza. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Kita nak pergi kepada cadangan jawapan. Jawapan yang disarankan bagi soalan berdasarkan tajuk perkongsian kita pada hari ini. Cikgu Sulaiza, jom kita teruskan. Jom Nisa, terima kasih. Sama-sama. Okey. So, ini adalah jalan kerja yang kita cadangkan untuk murid-murid menjawab soalan. Baik. Kenapa kita perlukan jalan kerja? Sebab kita mudah nak membuat rujukan. Okey, sebab nanti kita macam kalau kita ada catatan, katakanlah Nisa pernah dengar tak tentang imbang tak? Imbang tak? Macam sama rata tak? Seimbang tak debit dan kredit. Baik. Jadi itu favorite word untuk murid-murid yang belajar prinsip perakaunan. Jadi bila tak seimbang, murid-murid itu jadi panik. So kita tak nak panik. So kita buatlah catatan pengiraan. Baik. Sebenarnya kalau murid-murid sekarang dia suka main game. Betul. Dia bukan kalkulator macam ni. Dia tak nak catat. Baik. Tapi kita mesti ada catatan pengiraan untuk memudahkan kita membuat rujukan. Baik. Jadi yang pertama ini adalah contoh jawapan untuk pengiraan faedah atas ambilan perkongsi iaitu 8% setahun. Okey, jadi tengok Siti kita ada dua ambilan yang dibuat pada 10 Oktober 2021. Dan kita mesti kira sehinggalah tempoh perakaunan 30 Jun 2022. Baik. Jadi kita nak kena kira macam mana kita nak kira? Kita guna jari je. Ya. So keluarkan jari bersama-sama kita mula mengira daripada bulan Oktober. Oktober susah kadang-kadang murid-murid ada tak tahu Oktober. Dia guna 10. 10, 11, 12 habis untuk 21. Baik. Masuk 2022 1 2 3 4 5 6 9. 9. Sebab itulah kita ada di situ 10,000 darab 8% darab 9 per 12 dapat 600. So samalah untuk ambilan Siti yang kedua. Baik. Untuk Sydney hanya 3 bulan kerana mula pada bulan April. Okey, dan sana satu saja. Kenapa? Sebab diambil ataupun ambilan dibuat pada bulan Jun. So Jun ke Jun 1. Baik. Okey, jadi kita mesti jumlahkan faedah atas ambilan ini untuk memudahkan kita mencatat di akaun pengasingan. Baik. Kita catat jumlah. Tak boleh laporkan Siti, sini dan sana. Tak boleh. Tapi untuk Siti, sini dan sana, kita akan gunakan jawapan ini di dalam bahagian C tadi. Baik. Iaitu penyediaan akaun semasa. Baik. Okey, seterusnya adalah pengiraan untuk faedah atas modal para pekongsi sebanyak 5% setahun. Dan tadi soalan dia beri modal, so rumusnya sama, modal darab 5%. Faedah atas modal ialah modal darab kadar. Darab tempoh juga. Tapi dalam soalan ini
tidak ada modal tambahan yang baru. Baik. Kita gunakan modal yang lama, so kita bayar terus 12/12. Baik. Jadi 12/12 adalah satu kan, tak payah tulis. So kita dapat 6250 untuk Siti, 6250 untuk sini dan 3750 untuk sana. Baik. Yang berjumlah 16250. Okey. Ada soalan tak? Setakat ni bagaimana murid-murid? Murid-murid? Kalau ada kerungsingan, boleh je angkat tangan nak menjawab soalan. Boleh cakap. Cikgu, saya tak faham. Tak ada masalah. Baik. Seperti biasa. Kalau tak ada soalan, kita boleh teruskan cikgu. Okey, seterusnya adalah gaji Siti. Tadi cikgu sebut 35,000 setahun. Ya. Tetapi dia hanya dapat gaji bermula April. April hingga Jun. Baik. So 4, 5 dan 6. Jadi hanyalah 3 bulan saja. 3 bulan. So dia dapat 8750 dan gaji Siti ini belum dibayar. Baik. Okey, dan akan dikreditkan ke akaun semasa. Nanti kita tengok jawapan. Okey, akhir sekali ialah untung atau rugi perkongsian diagihkan ikut nisbah 311. Juga diberikan oleh soalan dan bahagian ini sebenarnya kita boleh kira di dalam jawapan. Baik. Okey, so cikgu tunjukkan juga di sini iaitu 3/5 darab negatif 750. Apakah itu 3/5, 1/5, 1/5? Itu adalah kongsi untung yang telah dipersetujui. Ya. Tadi 3 nisbah 1 nisbah 1. Baik. Okey, mengikut nama. So di sini cikgu selalu tekankan pada murid-murid jangan salah tulis nama pekongsi. Jangan tukar nama pekongsi dalam soalan. Saya tak sukalah cikgu sini saya nak sana dulu. Tak boleh. Siti, sini, sana. Sebab kalau kita tertukar nama, kita mungkin akan tertukar nisbah. Baik. So bila rugi, bila kita salah nisbah, rugilah. Kerana jawapan akan jadi salah. Betul. So bila salah, tak ada markah. Baik. Walaupun kita dah kira. Kan? Okey, seterusnya cikgu terus kongsikan jawapan untuk penyata mengira untung bersih terselaras. So cikgu nak sebut dulu formatnya. Baik. Okey, formatnya iaitu umum secara umum Baik. Mula dengan untung bersih yang diberikan oleh soalan, tambah hasil belum terima, tambah belanja prabayar. Okey, tolak belanja belum bayar, tolak hasil belum terperoleh. Okey, kenapa cikgu sebutkan? Sebab kadang-kadang dalam soalan muncul perkataan prabayar itu. Okey, muncul perkataan belum terima itu, muncul perkataan belum terperoleh. Jadi bila kita hafal format, kita nampak, kita terus buat tindakan tambah atau tolak. Okey, jadi di sini kalau kita lihat, Baik. kita ada satu saja yang perlu ditambah iaitu insurans prabayar. Baik. Jadi untung bersih tambah insurans prabayar kita dapat 21420. Okey, dan tolakkan dengan faedah atas pinjaman bank iaitu 60,000 darab 7% bahagi 12. Baik. Sebab tadi belum bayar untuk sebulan sahaja. So dapat 350, letakkan di bahagian lajur yang dalam ini. Lajur yang dalam ini adalah lajur pengiraan. Okey, dan kita ada untuk faedah atas pinjaman Siti Baik. ialah 2,400 iaitu kalau lihat di situ 30,000 darab 8%. Dan akhir sekali ialah hutang lapuk yang Nisa tanya tadi. Baik. Okey, so totalnya adalah 4550. Baik. Okey, so kita dapat untung bersih yang baru 16,870. So jawapan ini kita akan gunakan di sini. Okey, di akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2022 dan tengok mesti ada.
Mesti ada, baik. Kalau tak ada, tak jadi. Sebab tujuan menjadikan akaun pengasihan ialah untuk mengagihkan untung atau rugi. Baik. So tak ada untung macam kita nak agih. Betul. Kan? Jadi so kita catat untuk berasal daripada A. Kita salin tadi pengiraan faedah atas ambilan di sebelah sini. Sebelah apa ni? Sebelah apa ni murid-murid? Sebelah kredit. Baik. Dan kita ada faedah atas semula yang kita kira tadi dan gaji. Okey, so ini macam mana kita dapat ni? Daripada nisbah 311 tadi kan cikgu? Okey. Di sini adalah daripada nisbah. Tapi untuk akaun T, kita boleh dapat dia, ini kita panggil nilai pengimbang. Baik. Okey, nilai pengimbang. Iaitu perbezaan di antara bahagian debit dan bahagian kredit. Baik. Bila kita jumlahkan bahagian debit ini, kita akan dapat debit lebih besar daripada kredit. Okey, kita akan dapat nampak di sini lebih besar. So bila di sini lebih besar, kita terus pergi ke sebelah kredit. Kita tulis ketiga-tiga nama pekongsi. Siti, sini, sana. Dan kita agihkanlah perbezaan di antara debit dan kredit itu mengikut nisbah yang Nisa sebut tadi. Baik. Okey, ini bentuk T. Okey, selalunya saya suka murid-murid saya menjawab dalam bentuk penyata. Baik. Ini lebih baik, nampak lebih baiklah, bersistematik. Okey, so bermula sama seperti bentuk T, bermula dengan untung bersih. Mesti ada. Sebab ini adalah hasil. Tak boleh tak ada dia. Ya. Dan tambah faedah atas ambilan, dapat 18,250, tolak faedah atas modal, tolak gaji. Okey, kita dapat ini. Bentuk T tak nampak kan? Ya. Kita kena kira kat situ, kena kira. Sini jelas nampak. 6750 tapi negatif. Apa maksud dia? Apa maksud 6750 negatif? Rugi. Pandai. Wanisa dah pandai lah. Okey, rugi. So rugi pun kena agih. Okey, cara menjawab, teknik menjawab ya. Ya. Okey, jadi dapat saja 6750 negatif. Terus tulis Baik. akaun semasa, Siti, sini dan sana. Okey, masukkan dalam kurungan. Salin. Salin, nampak? Sama kan? Ya. Semua ada. Sama, tapi bezanya di sini. Beza. Siti 3/5, tadi 311 kan? So, 3/5 untuk Siti. Baik. 1/5 untuk sini. Dan 1/5 untuk sana. So, kita dapat balik jumlah yang sama. Baik. Di sini. Sebenarnya, ada pengiraan kat sini. Okey, ada nilai yang sepatutnya cikgu tulis kat sini. Okey, tapi jawapannya kat sini 6750 sama. Okey, 6750 negatif, tolak 6750, jawapannya kosong. Nisa ingat tak? Cikgu cakap tadi, akaun pengasingan jawapannya adalah kosong. Memang kosong. Kalau ada nilai, salah. Baik. Murid-murid setakat ini bagaimana? Kalau masih dapat mengikuti dengan baik, boleh tak bagi ni double thumbs up? Kita nak lihat. Adakah fikiran mereka telah menerawang ataupun masih lagi memberi perhatian penuh? Nampaknya masih memberikan perhatian penuh. Terima kasih murid-murid. Jom cikgu kita teruskan. Okey, teruskan dengan akaun semasa. Seperti yang cikgu sebut tadi, di atas ini adalah kita mulakan dengan baki. Baik. So ini adalah kredit, ini adalah debit. Okey. So untuk Siti dan sana baki kredit. Salin je. Untuk sini debit 6,100, nampak sebaris di atas. Ini peraturan yang mesti diikuti. Letak je dekat bawah, katalah faedah atas modal dekat atas, Bibi salah, katalah ada murid dia suka buat macam ni. Ya. Oh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Cikgu tak terima. Okey? So, you potong then potong yang ini. Alamak. Contohnya padam ni, tak apalah. Okey? Potong ini dan tulis yang baru. Baik. Okey. Seterusnya adalah sebelah kredit, faedah atas modal. Salin je nilai yang kita kira tadi.
Masa awal tadi kita tunjukkan. Ya. Okey, salin. Gaji kita kira tadi. Faedah atas pilihan pun kita dah kira tadi. Okey. So selesai kat sini. Pindahkan ke sana. Di sebelah debit kita ada faedah atas ambilan setiap orang. Kita kira juga tadi. Dan jangan lupa masukkan ambilan. Sebab bila ada faedah atas ambilan, mesti ada ambilan. Mesti dilaporkan bersama-sama sebab seperti yang cikgu sebut tadi, ini adalah nilai yang dituntut oleh perkongsian daripada pekongsi atau nama lainnya pekongsi mesti membayar kepada perkongsian. Baik. Okey, dan seterusnya ini juga sebelah debit, kenapa? Sebab rugi. Ya. Sebab rugi tadi. Kita jangan kurung, salah. Salin saja tapi duduk di sebelah debit. Okey, sebab tadi kita kira dia negatif kan. Sekarang kita pindah dia di sini tapi jangan kurungkan dia sebab dia dah duduk di tempat yang betul di sebelah kredit. Maknanya tanda yang negatif depan tu pun tak perlu letak Okey, itu. maksudnya tak payah. Ni kan tadi. Kurungan ni negatif kan? Seperti ada nilai negatif ni. Negatif, jangan. Jangan adakan tanda itu, sebaliknya kita tulis saja di situ. Baik. Kalau tadi positif, dia akan pergi ke sini. Sebelah kredit. Okey, akhirnya kita imbangkan. Imbangkan Siti dengan Siti. Sini dengan sini. Sana dengan sana. Baik. Jangan imbangkan Siti dengan sana. Tak boleh. Sebab dia orang yang berbeza. Berbeza. Okey, dan akhirnya bila kita imbangkan, kita akan dapat baki. Kalau lihat di situ, kita ada 2750 untuk Siti berbaki kredit di sini. Tapi untuk sini dan sana berbaki debit. Sebab okey, Siti dan sana mengambil lebih pada apa yang dia ada. Baik. Sebab itulah dia dapat baki yang negatif. Baik, maknanya cikgu dijelaskan di sini sini dengan sana mengalami kerugian ya cikgu. Bukan kerugian. Baik. Modalnya berkurang. Baik. Modalnya berkurang kerana dia membuat ambilan banyak. Rugi pula. Ya. Jadi dia mengalami kekurangan modal. Baik. Okey. Seterusnya adalah penyediaan kedudukan keuangan. Baik. Perniagaan. Yang mana tadi kita masukkan sajalah. Kita ada aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, dan kita dapat modal kerja dan seimbang. Baik. Seimbang ya? Okey. Okey. Ada soalan tak di sini? Ada soalan murid-murid? Jelas? Mungkin ada yang terbuku di dalam hati? Tiada ya? Okey, sini cikgu nak highlightkan tadi. 60,000. Liability semasa. Pinjaman bank. Matang pada 1 Januari 2023. Kita laporkan dia di liability semasa. Okey, akhir sekali, inilah bahagian yang membezakan antara penyata kedudukan ekuiti pemilik, milikan tunggal dan perkongsian. Iaitu di bahagian ekuiti ini kita lihat hanya akaun modal dan akaun semasa sahaja dilaporkan. Baik. Okey. Ini diberikan oleh soalan. Salin aja. Tak payah susah-susah. Baik. Salin saja. Ini dari mana? Dari akaun semasa, Akaun semasa. tadi. Okey, ini berbeza. Ya. Okey, nampak? Positif, negatif, Negatif. negatif. Mesti ditunjukkan. Maknanya di sini kita perlu meletakkan yang nilai negatif tu di dalam kurungan. Kurungan, menunjukkan betul. ianya nilai negatif. Kita panggil ini berbaki debit. Baik. Berbaki debit, berbaki kredit. Okey, so kita dapat kat sini nilai untuk modal dan akaun semasa 305,470 dan ditambahkan dengan satu lagi liability bukan semasa iaitu pinjaman Siti. Akhirnya penyata kedudukan kewangan kita
seimbang. Seimbang. Baiklah. Kalau tak seimbang macam mana cikgu? Tak seimbang, jangan risau, jangan menangis. Ya. Jangan duduk di situ tak buat soalan yang lain. Teruskan. Baik. Kenapa? Kenapa cikgu? Tak ada markah pun untuk imbang ni. Baiklah. Maknanya tidak perlu panik. Tidak semena-mena panik pula murid-murid kita nak menjawab tolonglah soalan. murid-murid jangan panik. Baik. Jangan menangis. Tapi kalau imbang jangan pula dalam dewan tu. Yes, imbang. Jangan. Nanti mengganggu konsentrasi kawan-kawan yang lain sedang menjawab soalan. Betul. Kan? Baiklah cikgu, setelah apa yang cikgu kongsikan tentang topik kita hari ini, perakaunan untuk perkongsian, nampaknya cikgu kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Terima kasih rakan-rakan dari SMK Tinggi Perempuan Melaka sudi bersama-sama dengan kami. Sebelum kita akhiri, cikgu saya nak minta cikgu Sulaiza untuk kongsikan sedikit rumusan dan mungkin sedikit pesanan kepada calon-calon SPM 2022. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Okey, untuk menjawab soalan kita dua ini, soalan ini kita boleh gunakan masa kita lebih kurang 37 ke 40 minit. Baik. Jangan habiskan terlalu panjang. Okey, ada satu cara yang cepat, iaitu tadi kita dah nampak ada 4 tugasan yang kita perlu buat. Kita buka serentak. Okey, kita buka template, kita buka dia punya tapak. Buka akaun tu siap-siap. So, bila kita dah buka, kita masukkan baki-baki, masukkan perkara yang diberikan oleh soalan. Baik. So, apa yang kita kira, kita boleh pindahkan dan pindahkan. InsyaAllah, awak akan dapat menjawab dalam masa yang ditetapkan tepat dan tidak melakukan kesilapan. Baik, insya-Allah. Semoga anda semua gigih melakukan ulang kaji untuk mengukuhkan lagi penguasaan terhadap topik kita, mata pelajaran prinsip perakaunan. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Sulaiza Sulaiman yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Juga kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Kulina. Terima kasih dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Terima kasih murid-murid Amira, Fikria, Ain dan juga Batisha kerana sudi bersama-sama dengan kami. Penonton Didik TV KPM, teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya jumpa anda lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Terima kasih.